berpasukan, berganding tangan, bertingkatkan taraf kesihatan. Secara profesional khidmat diberi, kecemerlangan matlamat kami. Dimanapun jua di setiap waktu, kami sedia membantu. Kami penyayang pada semua, bagi kami tiada beza. Bertanggung jawab amalan kita, kesihatan dan maruah dijaga. Bangsa yang sihat aset negara, kualiti hidup dipelihara, berpasukan berganti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada rakan-rakan media. Berdiri sebaris dengan saya adalah Datuk Dr. Rohaizat, Dr. Nur Hayati Rusli dan Datuk Dr. Chong Chee Kiong. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 135 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge pada ward adalah sebanyak 3,102 kes, iaitu bersamaan dengan 58.5% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 18 April 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 54 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 5,305 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehan jangkitan COVID-19 adalah 2,115 kes. Mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Sehingga kini seramai 49 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi. Dan daripada jumlah tersebut, 26 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan 2 kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 88 kes, iaitu bersamaan dengan 1.66% daripada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-87 iaitu kes 2,657 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 60 tahun. Beliau mempunyai latar belakang penyakit darah tinggi dan kencing manis. Beliau telah dirawat di Hospital Kuala Lumpur pada 30 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 12 April jam 3.20 petang. Kes kematian ke-88 iaitu kes 5,252 merupakan lelaki warga negara Myanmar berumur 36 tahun. Beliau telah dirawat di Hospital Selayang pada 17 April 2020 dan beliau datang pada peringkat yang lewat dengan jangkitan radang paru-paru, iaitu Severe Acute Respiratory Infection. Beliau disahkan meninggal dunia pada hari yang sama, iaitu 17 April jam 10 pagi. Kementerian Kesihatan Malaysia mengucapkan takziah kepada ahli keluarga mereka.
Kluster petugas kesihatan di Sabah merupakan satu kluster yang melibatkan 3 buah hospital Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu Hospital Queen Elizabeth, Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Likas dan Hospital Keningau. Sehingga 18 April 2020, terdapat 31 kes yang telah dikenal pasti positif COVID-19 dalam kluster ini, termasuk 2 kes baru dilaporkan hari ini. Kesemua kes masih dalam rawatan setakat ini dan kluster ini terdiri daripada 23 petugas kesihatan dan 8 ahli keluarga ataupun orang awam. Kluster ini mula dikesan apabila keputusan ujian COVID-19 adalah positif pada 2 April 2020 bagi salah seorang kaki tangan hospital yang melapor diri di Hospital Queen Elizabeth. Beliau didapati tidak sihat dan mempunyai gejala batuk dan sesama pada hari tersebut. Siasatan dan saringan bagi kontak kaki tangan tersebut telah dijalankan. Jangkitan COVID-19 telah didapati positif bagi beberapa rakan setugas serta ahli keluarga mereka. Kesemua 31 kes masih berada di dalam ward pengasingan untuk rawatan dan adalah berada dalam keadaan stabil. Tiada kes yang mendapat jangkitan ini semasa mengendalikan pesakit COVID-19. Kementerian Kesihatan ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua petugas barisan hadapan dalam menghadapi kejadian COVID-19 di Malaysia. 3 bulan telah berlalu sejak kes pertama COVID-19 dilaporkan kepada CPRC Kebangsaan. Semua petugas barisan hadapan dari semua agensi telah bekerja keras setiap hari dalam mengawal kejadian ini. Pihak kementerian menghargai dengan kerjasama yang telah diberikan dan ingin memohon agar petugas barisan hadapan kekal dan cekal dan bertabah kerana bersama kami dalam memerangi penularan COVID-19 ini. Namun begitu, Kementerian Kesihatan juga khawatir sekiranya penurunan jumlah kes beberapa hari ini disalahertikan serta membuatkan masyarakat alpa iaitu mengambil mudah perintah kawalan pergerakan kerana memikirkan bahawa wabak ini hampir selesai. Perjuangan kita masih belum selesai. Susulan daripada itu ingin dinasihatkan kepada rakyat semua agar terus patuh pada perintah pergerakan kawalan. Walaupun perkembangan dalam penurunan kes ini sememangnya positif, namun masyarakat masih perlu berada di rumah, mengamalkan jarak sosial yang selamat iaitu sekurang-kurangnya 1 meter daripada orang lain dan juga mengamalkan kebersihan diri yang tinggi seperti kerap mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun. Pendekatan ini dipercayai akan memutuskan rantaian penularan jangkitan COVID-19. Pihak kementerian akan terus memantau perkembangan kejadian COVID-19 melalui maklumat yang diperolehi dan akan dimaklumkan kepada rakyat dari masa ke semasa. Dan saya ingin maklumkan laporan PKPD COVID-19 di Malaysia sehingga 18 April. Yang pertama, tiada pertambahan kes di Bandar Baru Ibrahim Majid iaitu di Johor, iaitu kekal 183 kes. Dan ada satu pertambahan kes iaitu di lain-lain lokaliti di luar Bandar Baru Ibrahim Majid menjadikan 39 kes. Dan di Sungai Kampung Lui, Selangor, tiada pertambahan, kekal dengan 131 kes. Dan bukan Kampung Sungai Lui juga tiada pertambahan, kekal dengan 315 kes. Seterusnya di Menara Plaza City One, tiada pertambahan kes iaitu kekal 39 kes. Di Malayan Mansion juga kekal 4 kes, tiada pertambahan. Di Selangor Mansion tiada pertambahan, kekal 84 kes. Dan seterusnya kita ke kluster iaitu kluster tablik. Bilangan sampel yang telah diambil setakat ini ialah 26,199 sampel. Dan bilangan kes positif ialah 1,946 kes, melibatkan 5 generasi. Kes indeks ialah 767, generasi pertama 790, generasi kedua 326,
generasi ketiga 49 dan generasi keempat 7 dan generasi kelima 7. Seterusnya laporan kluster COVID-19 di Malaysia, ada pertambahan 9 kes untuk kluster persidangan gereja di Kuching, Sarawak, iaitu menjadikan jumlah kes 132. Yang kedua ialah ada pertambahan 5 kes iaitu kilang di Pasir Gudang, Johor, menjadikan jumlah kes 15. Dan ada pertambahan 2 kes untuk tablik Makassar iaitu Sulawesi di Sabah, menjadikan jumlah kes 9. Pertambahan juga petugas kesihatan Sabah iaitu ada 2 kes, menjadikan jumlah 31 kes. Pertambahan kes 1 kes untuk PUI Bali di Kuantan, Pahang, menjadikan jumlah 33 kes. Dan ada pertambahan 1 kes untuk kejuruteraan, kluster kejuruteraan di Kuantan, menjadikan dia 57 kes. Yang kluster yang lain tiada pertambahan, kekal dengan jumlah yang telah diumumkan semalam. Sekian, terima kasih. Kalau ada apa-apa soalan, silakan. Datuk saya Sandra bernama. Pertama saya nak ucap tahniah untuk PKM atas penurunan kes positif dan peningkatan kes sembuh. Saya ada 2 soalan di sini ya. PKP fasa ketiga dimulakan dengan pertambahan beberapa sektor yang menyaksikan juga pertambahan pergerakan keluar rakyat Malaysia. Kita memahami bahawa kerajaan sedang mengimbangi kepentingan ekonomi dan jaminan kesihatan rakyat. Adakah KKM melihat perkara ini akan menjejaskan ataupun mungkin sebagai cabaran, sedangkan kita seolah-olah telah berada hampir di garisan penamat peperangan melawan pandemik COVID-19 ini? Soalan kedua saya, kes positif penghantar makanan telah dilaporkan di beberapa negara. Adakah KKM mengesan kes serupa di negara ini? Dan di pihak KKM sendiri, apakah langkah pencegahan yang boleh diambil oleh pihak pembeli dan penghantar makanan ini? Terima kasih atas soalan tersebut. Yang KKM akan sentiasa bekerjasama dengan agensi-agensi yang berkaitan untuk memastikan kepatuhan kepada garis panduan yang dikeluarkan oleh KKM. Apa yang kita lihat di PKP 1 dan PKP 2, kita dapat laksanakan pemantauan dan juga pelaksanaan PKP dengan baik. Dan di PKP ketiga, kita harus meningkatkan lagi dari segi pelaksanaan kita dan tindakan kita. Dan kita faham dari segi pelbagai agensi inginkan untuk kita lihat bagaimana kepatuhan untuk kita memulakan ataupun ekonomi daripada sudut ekonomi, tetapi apa yang penting ialah kita perlu patuh kepada garis panduan Kementerian Kesihatan, dan kita akan melaksanakan saringan dan juga pastikan mereka yang ingin mula akan memulakan ekonomi ataupun sektor-sektor tertentu, kepatuhan mereka mesti dipastikan dapat dimantapkan. Jadi kalau kita lihat pada PKP 1 dan 2, walaupun kita ada essential service, dan essential service juga patuh kepada garis panduan Kementerian Kesihatan. Jadi kita lihat pada PKP ketiga, sekiranya ada sektor-sektor yang ingin dipertimbangkan untuk bermula, mereka kena patuh dengan garis panduan Kementerian Kesihatan. Yang kedua, isu penghantar makanan. Sama ada kita ada data, setakat ni kita tak ada data lagi untuk mengatakan jumlah mereka yang positif. Tetapi apa yang pasti, kita akan laksanakan satu ujian untuk mereka, iaitu ujian saringan untuk mereka. Boleh dilaksanakan sama ada di klinik kesihatan ataupun klinik swasta, dan kita juga akan jalankan ujian tersebut, pastikan mereka sihat dan juga tidak menjangkiti ataupun dijangkiti oleh semasa menghantar makanan. Berkaitan dengan penghantar makanan ini, adakah syarat saringan kesihatan untuk penghantar makanan ini sama ada dia hanya akan digunakan pada PKP saja atau mungkin kementerian nak cadangkan supaya dia dijadikan sebagai syarat yang wajib kepada penghantar makanan? Yang kedua,
Adakah KKM akan mencadang atau mungkin sudah ada guideline untuk wakil rakyat yang menghantar bantuan di selesai? Setakat ini kalau kita lihat untuk Kementerian Kesihatan, pengendali makanan perlu mendapatkan kelulusan daripada Kementerian Kesihatan. Jadi itulah standard yang kita ada. Sekarang ni kita melihat pada penghantar makanan. Jadi sekarang ni kita akan pertimbangkan untuk mendapatkan semua penghantar makanan tu melalui saringan kesihatan. Jadi kalau mereka didapati sihat, baru mereka dibenarkan untuk menghantar makanan. Soalan kedua tu? Adakah KKM sudah ada atau mungkin akan mencadangkan guideline kepada wakil rakyat yang mahu menghantar bantuan di Perkara ini kita akan teliti dan juga bincang bersama dan mungkin akan diputuskan oleh Majlis Keselamatan Negara. Hi, Dato'. Are you in touch with Singapore, and how many of the new infections reported in Singapore today are Malaysians? What is the mass screening target per million people, and what is the status of PPEs in the country right now? So far, we have no information with regards to Malaysian being infected in Singapore. For example, today there's a surge of more than 900 cases. We have not been informed yet. Normally, if Malaysians are involved, we will be informed under our International Health Regulatory Committee. This is what we do as under the network of WHO. So if we have citizens from other countries, normally we inform the International Health Regulation. So far, we do not have any information yet. But I'm sure if there are Malaysian involved, we'll be informed. Likewise, remember the index case, we have one first index case in Singapore, and the subsequent patients coming to Malaysia, we have been informed and we managed to trace them. So we have a good collaboration with the Singapore authority. So we hope that we are sharing information as well from both countries. So can I have the second question again? The second question was about what's the target mass screening per million people? So our target in terms of mass screening, here we are looking into screening. We adopt this focused targeted approach, screening based on the target of location as well as based on the people, the high-risk group. So we do have a few targets. For example, we all know that Jemaah Tabligh is one of them. They consist of 40%, 39 to 40% of the whole total case that we have. And the next target, perhaps we are looking into is Tafiz. That means Tafiz school. So we have 197 Tafiz school, and we do have information about the Tafiz student, 11,045 Tafiz student. So far, we have screened 3,892, and out of that, 277 positive. And we hope that we will continue screening this group as well. And also, we're learning from Singapore, our foreign workers. So we are embarking on a big scale of screening of the foreign workers as well. So that is part of our focus group. And then location, we are looking into the location, the hotspots location. Certain location, for example, in Wilayah and Selangor, so we will identify the location and we continue to screen. So we practice targeted screening approach. We test everybody at the targeted screening approach. So we have seen, for example, Simpang Renggam, Kampung, and also Ulu Langat, plus Menara City One, Malaya Mansion, and Selangor Mansion. Basically, when we lock down the area or we apply the EMCO, we are targeting the area, we screen everyone there. And our percentage so far, you can see total cases that we have, our percentage is only 5%. But we realize that when we screen this area, our uptake is about, for the Tafiz group, is about 3%. Tafiz group, is about 7.1% Tafiz group. And doing a screening of Kampung Sungai is about 1.5%. And also, so that the incidence is not as high at 5%, but it's high if it's close contact, for example. If we screen the close contact, the incidence rate is about 30%. If we screen the Tabligh group, the incidence rate is about 10%. So Tafiz group so far is 7.1%. So our cases overall is about 5% of the total case positive. So we have screened more than, if you look into our data, we have screened
more than 105,000 people, and the positives is only 5,305 cases. Dato', nak tanya kalau pihak KKM ada data My last question about the status of PPEs in the country right now. So far, our status of PPE, we have the procurement is ongoing, and we do have enough stock for the PPE. In the PPE, there's 18 items of the PPE. So as far as we are looking to our stock from the states and also respective hospital, we have more than enough to at least for a month. But there are certain PPE that is actually running out, and this is where we need to highlight the PPE. For example, N95 was a big issue, but now we have readdressed the N95. We have more than 19 days that we can actually procure for the N95. So as far as stock is concerned, although there's a perception that we are short of PPE, we do have enough for the PPE so far. Boleh dapatkan data daripada pihak KKM mengenai berapa ramai pesakit yang meninggal atau positif tu yang merupakan perokok, kerana lately ni kita dengar banyak tulisan daripada laporan antarabangsa dan juga doktor di frontline mengatakan mereka yang merokok kalau dijangkiti COVID kesannya lebih teruk. Setakat ni kalau kita lihat data kita, 60% daripada mereka yang meninggal ialah mereka berusia lebih daripada 60 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih pada 80% daripada yang meninggal ada comorbidity, penyakit-penyakit yang lain, contoh NCD, kencing manis, darah tinggi, stroke, penyakit kanser dan sebagainya. Jadi itu yang kita lihat. Tetapi data untuk kita asingkan berapa daripada mereka ada ialah perokok, kita tak ada data tersebut. Jadi saya tak dapat nak komen isu rokok tersebut sebab data kita tak ada. Dato', we were previously told that recovering patients would need to test negative twice before being discharged with new cases every day. Is that policy still the same, or is there been a reduction? That was our previous guidelines, but now new guidelines now you only need to do one test that is upon discharge on the day 13. So once the day 13 negative, then we allow them to go back. Just a quick follow-up on that, but there have been patients that kind of have this false negative. Is there a risk? So that's the reason why we must make sure in terms of sensitivity and specificity of that test. Our PCRs is very high sensitivity and specificity, but if we were to use, for example, rapid test kit, then we must look into the sensitivity and specificity of test kit. And we did, during the MCO 1 and 2, the previous guidelines, we did twice, 24 hours apart, at least 24 hours apart. But when we look into it, there is no discrepancy in terms of the data that we have. So now we are confident because based on the experience from MCO 1 and 2 and those who have been discharged, the two negative is actually coherent. So now we only depends on one. Have there been any cases of people who have been discharged and then coming back again? So far, we do not have any, but we do know that the question is whether sometimes there's issue of a reinfection. So before we discharge our patient, we continue to counsel them to make sure that they protect themselves, and also because sometimes they thought that they already have the immunity and then they can actually go out to the public in the community, but they can be infected again. Today, although they have the antibody is not protective. That's the data that we have today. So possibility whether they can be reinfected, yes, because if the antibody is not protective, so they can be reinfected again. Or they mean sometimes, as we have discussed before, once we are negative and then they get positive again. Positive is a weak positive. There is actually a residual virus shedding. Because of that, it's a positive. So far we have three cases, if I'm not mistaken, and negative, and they went back. For example, I mentioned the case that we discharged, and the patient went back to Brunei, and Brunei repeated the test again, and it was positive, but it was very weak positive. So it is actually a residual virus shedding rather than a reinfection again. Satu soalan.
Ketika kerja-kerja ada nak buat mass screening untuk foreign workers, adakah KKM decide untuk buat mass screening itu sebab kematian warga Myanmar? Tak, kita akan buat mass screening kalau tempat tu, kawasan. Jadi kita sekarang ni fokus ataupun kita panggil targeted approach. Targeted approach bergantung pada dua, iaitu yang pertama ialah lokasi. Kalau lokasi tu banyak kes mendadak di lokasi tersebut, kita akan menjalankan TEMCO. Berarti macam MCO juga tapi targeted kat kawasan tu. Ataupun golongan ataupun kumpulan-kumpulan yang berisiko tinggi. Contohnya kalau sekolah pelajar-pelajar tahfiz ataupun kawasan tersebut yang tu di Pasar Borong ke atau sebagainya, itu kawasan kita, kita akan tumpukan perhatian kita kat situ dan kita akan melaksanakan saringan dan menjalankan ujian kepada semua. So bukan untuk satu negeri ataupun satu negara tetapi tertumpu pada kawasan tersebut. Dr. Sri Asman Ali said that the MCO may still be in place, but the government will have to see what are the areas that the government can relax and open up. So, KKM and SOP on this to see which area to open up. And then my second question is there's been rumors going around on social media that the MCO will be extended again until May 12. So, can KKM confirm this? Thank you. Okay, first is that I would like to highlight that even before WHO make a decision of public health emergency of international concern, there are three factors we have to look into it. First is looking into the virulence of the virus, for example, the fatality rate. Second is look into the infectivity, the spread of the virus. And third is to look into the economic consequences. So now in this country as well, we also adapt these three important factors. Number one, we look into the fatality of the cases. So our fatality is reasonable. It's still at a very low as compared to other countries. Second is we look into the infectivity. So now infectivity, if you were to look into infectivity, the positive case, 5,305 cases that we have, and then you minus the recovered cases, 3,102, and minus the death, and we have a positive case of 2,115. And these 2,115, they are potential to infect another person. Those discharged already negative, they would not infect another person. But those positive cases, they could infect another person. And that's the reason why 2,115 patients, we admit them. Even though they are asymptomatic, even though they have mild symptoms, we will admit them and we observe them. Because they have a probability they can actually infect another person if they are being kept at home or out in the community. So that is something that we are looking at, infectivity. So when we started the MCO 1 and 2, essential services continues. Now we are looking into the possibility of how we can introduce in stages in terms of other businesses, other economy. And more important that they have to comply with the guidelines and regulation from the Ministry of Health. And we have a stringent guideline to be adhered to. And we make sure that every industry, they comply to us. For example, there's no public gathering. There must be a social distancing, and then make sure that, in terms of when they come in, they wash their hands frequently, as well as they take precaution in terms of cleanliness and sanitizing their pantry or even the common places in the factory. So these are the practices that we think that it can be applied, but we need to look into the areas in terms of priority areas. So priority areas we will allow and we will screen first, and Ministry of Health will work together with other agency and ministry to make sure that we can, the factory or even the sector can comply with the regulation of Ministry of Health. So that is important. So at least when we start in stages. And this is where I think within these two weeks, we believe that the cases, although well controlled, but it's not over yet. The war is still on. We have not won the war yet. But I think life goes on, but we have to manage our environment as well as our situation well. So this is the challenges that we have. Again, the next question, whether MCO will continue or not, as I said, we based on science and facts. Today, if we can see that every day, for example, you have 2 digits
until end, or maybe 1 digit, then probably we are doing well, but we should not be complacent. We need to put precaution in place or take all the necessary precautionary measures and make sure that although we implement, life would not be the same when we complete the third MCO. That means we have to comply with certain health regulation and precautions, and so as we can actually reduce the risk of infection. Okey, Encik Dato', saya ada 3 soalan. Pertama, berbalik kepada penghantar makanan dan juga penyedia makanan. Adakah kos saringan akan ditanggung oleh kerajaan atau majikan? Soalan kedua saya, memang kes COVID-19 sedang dijalankan di Kampung Baru mulai semalam hingga Selasa depan. Jadi tinjauan yang dilakukan juga mendapati SOP social distancing tidak diambil berat dan warga asing turut tidak memakai mask. Jadi ia dibimbangi. Adakah bolehkah kerajaan ambil tindakan segera itu berbaki 3 hari lagi? Soalan ketiga saya mengenai follow-up untuk warga Rohingya di Selayang. Adakah berapa jumlah yang telah pun positif dan juga berapa ramai yang melibatkan mereka di Pasar Borong? Itu saja. Okay. So yang soalan pertama mengenai penghantar makanan, kalau mereka ialah syarikat yang berdaftar, jadi syarikat tu bertanggungjawab pada pekerja lah. Jadi pembayaran mungkin daripada syarikat tersebut. Tetapi apa yang pasti ialah kita galakkan mereka untuk datang ke klinik dan untuk disaring. Kalau pastikan mereka sihat. Dan kalau sekarang ni jangkitan mereka, kalau ada jangkitan, sebab kita lihat pada hospital pun, kalau ada seorang tu super spreader, mereka boleh menjangkiti yang lain, termasuk penghantar makanan, ataupun mereka boleh dijangkiti oleh apabila mereka hantar makanan, mereka boleh dijangkiti. Apa yang penting adalah kita kena pastikan mereka selamat dalam melaksanakan tugas tersebut. Jadi kita menggalakkan mereka tampil ke depan untuk jalankan persaringan kesihatan, sama ada di klinik kesihatan ataupun di klinik swasta. Dan mungkin kita akan menjalankan ujian juga lah kat situ kalau perlu lah. Jadi kita akan berbincang dengan kaedah-kaedah terbaik. Yang kalau mereka berdaftar tu tak ada masalah, tapi yang katalah yang tak berdaftar tu, yang tu mungkin mereka kena lihat pada kepentingan kesihatan mereka lah. Yang tu yang pertama. Yang kedua, isu di Kampung Baru tu ialah walaupun kita dah wawarkan penjarakan yang selamat, tetapi pelaksanaan tu mungkin ada masalah. Jadi kita dah lihat dan perhati perkara tu dan kita akan tambah baiklah dari segi pelaksanaan tu. Yang ketiga ialah dari isu Rohingya. Kita sebab Rohingya dia tak ada negeri, tak ada negara. Jadi semalam kita dah kata yang ada yang tak ada negara tu kita lump together Rohingya kat situ. Jadi dah data semalam yang kita bagi 601 warga negara, bukan warga negara tu yang terlibat, yang bukan Rohingya semua kita campur dalam others. Assalamualaikum Datuk. Saya Ali dari Penama. Soalan yang terakhir daripada kami. Cuma nak tanya, kluster petugas kesihatan di Sabah tu adakah satu kluster yang baru? Kemudian adakah benar laporan yang menyatakan 8 doktor daripada China dah tiba di Malaysia untuk membantu kita dalam COVID-19? Kluster yang kesihatan di Sabah tu ialah kluster yang baru, ada melibatkan 3 hospital, Hospital Likas, Hospital Queen E2 dan juga Hospital Keningau. Jadi daripada asal dia pada salah seorang pada warga kita yang daftar dan dia ada demam dan sebagainya, kita ambil positif dan dia dah menjangkiti rakan-rakan. Jadi kita sekarang ni telah mengesan mereka dan juga kita telah asingkan mereka untuk rawatan seterusnya. Lepas tu memang betul hari ini ada 8 daripada warga negara Cina yang berpengalaman dan datang ke Malaysia untuk membantu kita. Kita dah ada teleconferencing dengan mereka, tetapi mungkin ada banyak lagi isu yang kita kena lihat. Antara mereka ialah 8 orang ialah daripada National Health Commissions of China daripada Guangzhou Province ya. Dan antara mereka pakaran mereka ialah intensivist dan pakar infectious diseases dan data analysis dan juga pelbagai kepakaran dari situlah. Jadi mungkin dengan kepakaran mereka di Hubei hari itu kita boleh kongsi dan juga dapat melihat kepada kajian kita contohnya
dan juga kita dan perkhidmatan kita di hospital, bagaimana kita boleh pertingkatkan lagi perkhidmatan kita, apa yang kita boleh belajar daripada mereka. Dan juga sekarang ni kita lihat dari segi strain ataupun virus ni ada terbagi pada virus jenis A, B dan C. Kita tertanya-tanya, tapi kita telah dimaklumkan di China ialah strain B. Dan hari ini kita telah laksanakan juga pengasingan dan kultur virus tersebut di IMR, dan daripada culture ataupun kultur tersebut kita bandingkan gelombang pertama dan gelombang kedua, dan mungkin kita akan berkongsi pendapat dengan hasil kajian kita dengan pihak negeri China. Dan bila kita lihat pada gelombang pertama, kebanyakan pesakit, 16 pesakit kita daripada Wuhan. Kita mengambil sampel, contohnya sampel daripada kes ke-5 dan kes ke-19, yang mana kedua-dua pesakit ni ada virus daripada Wuhan. Dan juga kita bandingkan dengan kes ke-27, kes 26, kes 70, kes 62. Jadi ada daripada gelombang kedua. Kita bandingkan virus tersebut dan kita dapati virus kita daripada gelombang pertama ialah virus jenis B, iaitu strain B. Jadi bersamaan dengan yang di Wuhan. Tapi dalam gelombang kedua, rakyat Malaysia yang terlibat, kita dapati virus tersebut juga virus strain B, bukan C yang dikatakan. Tapi saya percaya sebab ramai yang balik pada luar negara, mungkin kita ada case import dan kita akan laksanakan lebih banyak lagi test-test ataupun pengasingan virus dan juga kultur virus tersebut, dan kita akan lihat pada whole genomic sequence of the virus. Dan apabila kita dapati whole genomic sequence, kita boleh bandingkan kes gelombang pertama, gelombang kedua dan kes imported sama ada daripada US ke daripada UK. Jadi dia ada 3 strain jenis yang A yang dikata berkaitan dengan kelawar dan sebagainya yang didapati di US, dan strain B iaitu di Wuhan di China, dan dikatakan Malaysia ataupun Singapura mempunyai strain C. Tetapi kita dapati sekarang ni daripada gelombang pertama yang kes-kes daripada Wuhan ialah strain B. Jadi mungkin kita, lebih banyak lagi kajian akan dilaksanakan baru kita nampak. Dan yang ini pun kita akan berbincang dengan rakan-rakan sejawat kita daripada negara China, dan mungkin kita dapat lihat bagaimana kita boleh bekerjasama untuk meningkatkan lagi dari segi pengesanan virus, dari segi rawatan, dari segi kesihatan awam, macam mana kita boleh bekerjasama dengan negara China. Mereka akan melalui proses yang sama, iaitu mereka akan di swab dan kita akan melaksanakan PCR. Kalau positif, kita akan masukkan mereka ke hospital. Tapi kalau negatif, baru kita akan pertimbangkan. Penjelasan tentang satu dakwaan oleh petugas perubatan yang mengatakan dia tak dapat special allowance RM400 setelah orang dapat, semua orang tak dapat dia. Penjelasan clarification on this. Perkara ini sedang diteliti dan sekarang ni Menteri Kesihatan telah pun arahkan Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan untuk melihat kepada pembayaran kepada barisan hadapan Kementerian Kesihatan. Okay, thank you. Terima kasih.